Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kita bijak sini, tak bijak sana. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah tak bagi, Allah tahu. Kalau kita nak minta, ya Allah bagi aku kereta Ferrari sebiji, Allah tahu kita ni kaki suka racing. Bayangkan tak dapat Ferrari pun, dulu naik basikal pun kita race, apatah lagi dapat Ferrari. Allah tahu. Dapat bagi Ferrari pula, bukannya Ferrari tu dia bawa lebih laju untuk pergi kuliah subuh, solat subuh. Tak, pergi tempat lain. Tapi sekarang dia ada motor, tapi motor dia tu bawa dia pergi masjid, itu jauh lebih baik. Maka Allah tak bagi. Dan Allah tahan. Supaya kita tetap bersabar, dan akhirnya pada hari kiamat Allah bentangkan kepada kita segala ganjaran di atas kesabaran kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan mengadu dan mengeluh atas apa yang Allah tak berikan. Tetapi senantiasa bentuk pemikiran kita untuk bersyukur. Benda yang kita tak nampak. Allah, namanya dan sifatnya tidak kurang daripada 99. Jangan sekadar menghafal nama-nama Allah untuk majlis-majlis rasmi semata-mata. Jangan. Tetapi cuba fahami nama Allah seperti Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Kita syukur, Allah tambahkan nikmat. Kalau kita tengok, kenapa masa aku macam pendek sangat ah? Tak cukup ah? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ni ada 24 jam. Tapi kalau kita rasa masa tu berlalu begitu cepat, bukan kerana kita disibukkan dengan benda-benda yang baik, tetapi kita buat benda-benda yang kurang baik, maksudnya tak ada keberkatan pada masa. Kenapa dalam masa 24 jam, kita nak baca, subhanallah, Quran 2-3 muka surat pun kita tak mampu. Kawan kita satu hari boleh baca 1 juz. Walaupun dia kerja tepi dengan kita, dia kerja bersama dengan kita. Jadual dia pun boleh tahan. Tetapi kenapa dia boleh, kita tak boleh? Barangkali dia pandai mengatur masa, dan barangkali yang kedua, dia selalu bersyukur di atas masa dan nikmat yang Allah bagi. Maka Allah tambahkan berkat pada masa dia, maka masa dia boleh digunakan. Dan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia bagi tahu satu kayu ukur untuk kita mengukur diri kita, di manakah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang. Tak perlu angkat tangan, tak perlu buat confession, tepuk dada tanya iman. Imam Ibn Qayyim dia sebut, jikalau kalian ingin melihat kedudukan kalian di sisi Allah, lihatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sibukkan kita dengan. Kalau kita ni sibuk je dengan K-pop, dengan J-pop, itulah kedudukan kita. Kalau kita disibukkan dengan ibadah, kerja itu ibadah. Kalau kita sibuk dengan perkara-perkara agama, alhamdulillah kedudukan kita baik. Kalau kita sibuk dengan perkara dunia pun baik, jikalau perkara dunia itu tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita sibuk bisnes, tapi sesibuk mana bisnes pun tak tinggal solat, alhamdulillah. Marah kita macam mana pun, tapi kita tak mencarut, kita jaga tutur kata, itu baik untuk kita. Maksudnya kita kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah baik. Lihat macam mana kita gunakan masa kita. Kalau masa kita banyak digunakan, saya nampak ada yang pemuda-pemuda main PUBG, main TikTok, masa kita banyak kat situ, itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah sebut, inna insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Tapi Allah kata, semua rugi kecuali. Ada pengecualian. Macam saya bagi contoh je tau. Anda kata MPKB, dia kata semua staf akan dipecat. Astaghfirullahalazim. Risau dah. Kenapa tak pecat semua staf? Tapi kemudian dia kata semua staf MPKB akan dipecat. Masuk nanti semua ni. Masuk ke dalam. Tapi kemudian diumumkan kecuali. Okey, ada can. Bila tak ada kecuali itu yang kita takut. Bila disebut semua staf kena pecat tanpa ada yang terkecuali, itu masalah. Tak ada peluang rayuan. Tak ada can dah. Tapi kalau disebut semua staf MPKB dipecat
kecuali mereka. Okey, kejap. Saya nak tengok. Saya termasuk dalam golongan yang dikecualikan daripada dipecat ke tidak? Sekarang ni Allah kata, manusia semua rugi kecuali. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Kita di sini Alhamdulillah dah beriman. Tapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, beriman itu sekadar syarat pertama. Syarat pertama. Kenapa syarat pertama mesti beriman? Jawapannya senang. Boleh tak orang bukan Islam, yang belum Muslim, dia solat, dia bayar zakat, dia sedekah, dia berpuasa? Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tapi ibadah amalan dia diterima oleh Allah ke tidak? Kenapa tak diterima? Sebab dia tak beriman. Logiknya ialah, kalau saya bawa kereta Mercedes, saya tak adalah Mercedes. Saya bawa kereta Mercedes, sebulan saya isi petrol RM1,000. Ada kawan seorang, dia bawa kapcai je, sebulan RM100. Kalau nak kira belanja, saya lagi banyak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, selepas 6 bulan, yang naik kapcai tu, dia pergi dekat kedai Shell, dia pergi redeem. Dia dapat satu bag laptop. Bukan ada laptop bag. Saya fikir, kalau dia ni naik kapcai sebulan belanja RM100 pun boleh dapat bag laptop, aku yang belanja RM1,000 dapat apa? Kurang-kurang laptop lah. Dia naik kapcai pun boleh dapat bag laptop, takkan saya tak dapat? Saya pun pergi kaunter yang sama. Saya tanya dekat sales girl kat situ, pekerja kat situ, "Dik, tadi pakcik tu, dia naik kapcai dapat bag laptop. Walaupun dia belanja RM100 sebulan, dapat bag laptop. Abang belanja RM1,000 sebulan, kedai ni sama. Abang dapat apa?" Adik tu kata, "Minta maaf bang, abang tisu pun tak dapat." Saya akan kata, tak adil lah. Dia 100 dapat bag laptop, saya 1,000. Tisu pun tak dapat. Apa punya kedai? Adik tu bagi tahu kat saya, "Abang, sabar dulu, sabar. Dengar baik-baik. Bang, pakcik tu dia walaupun dia naik kapcai, belanja dia RM100 sebulan. Memang abang belanja lagi banyak bang. Tapi dia tu ada membership bonus link bang. Setiap kali dia beli barang, beli minyak, dia ada swipe card, dia ada kumpul point. Masalah dengan abang isi minyak, abang tak ada membership. Mana ada point? Nak redeem apa ke benda?" Sama juga dengan orang yang tak beriman. Bila tak beriman, dia tak ada membership. Tak ada membership, tak ada point. Bila masuk ke akhirat, nak redeem apa ke benda? Nak masuk ke club golf, dia pun kata, for members only. Syurga pun for members only. Dia club eksklusif. Tapi nak jadi member senang. Bukan kena bayar RM15,000. Nak jadi member, free of charge. Hanya perlu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak maintain ini, buat solat 5 waktu, bayar zakat, puasa dan tunai haji jikalau mampu. Simple. Illal ladzina amanu. Beriman. Kekal dalam iman. Kedua apa? Setakat beriman belum cukup tau. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan dulu. Sebelum puan-puan. Tuan-tuan, kalau bolehlah, nak badan sado tau. Tak nak? Ada orang kata tak nak. Tak nak lah brother. Saya yang tak sado, yang seketul tu, pun ramai minat dah. Kalau sado, lagi pening. Tapi kita nak sado. Alhamdulillah. Kita nak sado, antaranya ialah bersenam, pergi gym. Rasa-rasanya, kita akan pergi register. Okey, nak masuk gym. Kita akan terus jadi sado ke selepas kita isi borang masuk nak jadi ahli gym dan kemudian isi saja, bayar wang, kita terus jadi sado ke? Tak ada. Kalau tuan-tuan tahu di mana ada gym yang kalau sign membership saja, lepas sign terus jadi sado, bagi tahu kat saya nak jadi member. Tak ada. Jadi apa kena buat? Dia kena, okey, sekarang kamu boleh masuk dah. Masuk pergi gym. Kamu nak laju berapa, kamu nak cepat berapa cepat, kamu nak berapa sado, terpulang kepada usaha. Sama juga syurga ni ada tingkatan. Kamu nak syurga yang mana, kamu kena tentukan. Tengok usaha kamu sendiri. Orang lain tak boleh buat. Illal ladzina amanu. Dah beriman cukup? Alhamdulillah. Belum. Lagi 3. Wa amilus solehat. Dia kena buat amal soleh. Amal soleh tu buat gym lah. Pergi cycling lah. Kalau asyik nak sado,
tengok besi pun takut, tapi makan berlambak, nak sado ke benda? Lalas yang sado perut satu. Itu satu, bukan sado.